Salam sejahtera. Harapnya Muhyiddin bersatu dapat faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Selepas insiden 6 ahli parlimen ini, yaitu Muhyiddin dan bersatu, harapnya dah faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Baguslah ahli parlimen, Perikatan Nasional dan Bersatu dah mula berhujah di parlimen bencana akibat budaya ini. Kelompangan yang wujud dalam akta ini hasil dari cadangan Muhyiddin dulu. Eloklah ditutup semula, dipindah dan diperkemas semula. Kerajaan Madani bersetuju untuk melakukannya. Itu paling penting. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim sudah menyatakan kerajaan sekarang sedia berbahas, sedia mengulas, sedia berhujah, sedia untuk memindah perlembagaan ataupun memindah akta anti lompat parti ini. Anwar Ibrahim sudah beri jaminan dia setuju untuk memindah memindah perlembagaan ini. Itu yang paling bagus. Kesilapan dulu Muhyiddin Yassin tidak menyetujui cadangan akta anti lompat parti untuk yang dipecat itu. Kini perlu diselesaikan. Ini yang selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia daripada perbuatan lompat parti yang lompang disebabkan oleh ketidaksetujuan pemimpin dahulu itu. Tidak perlu lagi diungkit apa yang berlaku sebelum akta ini digumbal. Lupakanlah sejarah silam yang semua parti ada kisahnya. Akta Lompat Parti tahun 2022 sebenarnya telah memulakan lembaran baru kestabilan politik Malaysia yang kita perlukan untuk tingkatkan daya saing negara. Berpolitik menukar kerajaan, buat 5 tahun sekali sudahlah. Jangan pula tiap-tiap minggu lompat parti pilihan raya, tiap-tiap minggu lompat parti pilihan raya, tiap-tiap minggu lompat parti pilihan raya. Itu bukan lagi pilihan raya, itu pembaziran bodoh, menyebabkan kehabisan uang negara, memenatkan penjawat-penjawat pekerja-pekerja bagi nak ambil cuti, balik kampung nak mengundi. Lama-lama tinggal 2% saja yang mengundi. Percayalah, orang malas dah nak mengundi. Kalau setiap tahun mengundi saja, percayalah. Cukuplah insiden seperti langkah Sheraton, langkah Syaiton, dan tebuk atap yang dah menjahanamkan ekonomi negara dan menyebabkan kebencian mendalam rakyat terhadap ahli politik. Betul lah tu. Hati rakyat telah terguris, lukanya luar biasa dalam, sehingga kebencian terhadap ahli politik, bahkan politik di Malaysia, cukup mendalam. Berpuluh-puluh juta ringgit uang negara yang nak dibelanjakan untuk 6 PRK ini boleh dialihkan untuk bantu rakyat. Yang ini saya setuju. Ahmad Mursi menulis dengan baik. Beliau kata berpuluh-puluh juta uang ringgit negara yang akan digunakan kalau pilihan raya untuk 6 pilihan raya kecil itu boleh dialihkan untuk bantu rakyat. Puluh juta tu kalau buat jalan raya di Sabah, berpuluh-puluh kampung menikmati jalan raya. Tak percaya kamu datanglah ke Sabah sendiri. Jalan raya kami teruk lagi. Banyak jalan raya di Sabah ni yang masih teruk. Tapi asik-asik, kalau ada pilihan raya lagi, merugikan kita semua. 6 pilihan raya kecil yang dicetuskan ini hanya nak memenuhi ego pemimpin politik dan bukan isi kekosongan akibat kematian wakil rakyat. Ini lebih kepada sabotaj ekonomi dengan mengganggu kestabilan politik negara. Pada waktu pelabur mencurah-curah masuk ketika ini, apatah lagi rating kita dah semakin baik. Jadi saya setujulah, jadikan itu pengajaran, jadikan itu sebagai sempadan, dan jangan kita lihat lagi lembaran yang sudah berlalu. Kita buat lembaran baru. Harapnya Muhyiddin dan Bersatu dah faham kenapa akta lompat parti diperlukan. Kita bersyukurlah kerana Perikatan Nasional Pembangkang sudah mula bercakap tentang akta anti lompat parti ini, sudah mula sedar, dan paling penting sekali Bersatu turut menggubal ataupun memindah perlembagaan parti mereka kerana mereka telah sedar perbuatan lompat parti itu menjahanamkan parti mereka. Bukan saja telah menjahanamkan Pakatan Harapan pada tahun 2018, tetapi kini telah menjahanamkan pula Parti Bersatu. Jadi bersyukurlah kita. Kebaikannya ialah
kelompangan akta anti lompat parti kini telah disedari dan akan ditutup semula, dipindah dan diperkemas. Kerajaan Madani bersetuju untuk melakukannya. Terima kasih Anwar, jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata ada satu gelombang yang sedang dibuat, yaitu gelombang selamatkan Malaysia. Itu dibuat konon oleh ahli parlimen pembangkang sampai mereka melilitkan rebon warna putih di tangan masuk ke dalam Dewan Parlimen. Mereka membawa slogan, "Selamatkan Malaysia." Tapi apa yang berlaku? Lain pula yang jadi. Ada yang kata begini, gelombang selamatkan Muhyiddin, gelombang selamatkan menantu Muhyiddin. Saya tergelak ketawa menengok gelagat netizen membuat troll di TikTok, di Facebook, di YouTube berkait dengan gelombang selamatkan Malaysia nih. Kata mereka nak selamatkan Malaysia daripada apa? Nak selamatkan Malaysia daripada bankrupt. Anwar Ibrahim buat yang betul. Penyasaran subsidi, diesel bersubsidi itu untuk menyelamatkan dua perkara. Satu, menyelamatkan kita daripada keberhutangan serius, yang mana sekarang ini sudah 1,5 triliun hutang Malaysia, yang pada pendapat kita, kalau terus-menerus dibuat, akan bertambah hutang itu sampai 10 triliun. Nah, kalau 10 triliun sudah hutang, dah terlambat dah. Nak buat macam mana lagi? Nak bayar macam mana? Takkan jual tanah pula kan? Itu kalau sudah terlambat, baru tengadah, baru kita menyesal. Itu pertama. Kalau terlampau berhutang, negara kita akan ada hutang serius, kita tidak akan berkembang lagi. Terpaksa buat pinjaman lah di bank dunia. Kalau tak mampu bayar lagi, muflis lah negara kita. Siapa mau melabur lagi kan? Yang kedua, penyasaran diesel itu menyelamatkan Malaysia. Subsidi diesel itu menyelamatkan Malaysia daripada ketirisan, daripada berlakunya terus-menerus yang namanya penyeludupan diesel. Itu bosko. Paham ke tidak? Yang kedua, gelombang selamatkan Malaysia dipermainkan oleh netizen. Gelombang selamatkan Malaysia yang diadakan malam kemarin oleh pembangkang tidak mendapat sambutan memberangsangkan dari orang luar. Hantaran Facebook berupa poster yang diwar-warkan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Sari mengenai program itu hanya mengundang kecaman pengguna media sosial. Mereka mengumpamakan program itu sebagai gelombang selamatkan anak menantu. Ia rentetan daripada kes menantu kepada beberapa pimpinan tertinggi Perikatan Nasional yang terpalit dengan kontroversi penyelewengan. Beberapa foto program tersebut yang berlangsung di sebuah dewan beredar di media sosial. Penyokong mengatakan program itu full house, dihadiri orang ramai sehingga memenuhi dewan. Namun, melihat jumlah kehadiran yang dikatakan sekitar 200 orang sahaja, netizen mengatakan ia seperti perjumpaan ahli-ahli PAS. Ketika ini, peranan pembangkang Saya Mahu Selamatkan Malaysia dipersoalkan kerana kumpulan itu lebih banyak meninggalkan sidang parlimen ketika isu-isu besar berlaku. Mereka tidak berbahas dengan baik. Malah ketua pembangkang sering dilabel lemau kerana tidak berani berhadapan dengan Perdana Menteri sewaktu sesi pertanyaan Perdana Menteri. Seorang penyokong tegar Barisan Nasional berkata, ceramah kemarin langsung tidak menyentuh tentang usaha menyelamatkan Malaysia, tetapi banyak menyerang UMNO. Aku tengok ceramah himpunan gelombang selamatkan Malaysia semalam bukan pasal nak selamatkan Malaysia pun, katanya. Jadi apalah tu kan, ceramah tu tentang apa? Semua berceramah dok mengatakan UMNO. Semua cerita terkini dalam UMNO. Depa dok jajah malam tadi. Kemarin katanya, obses betul depa dengan UMNO. Crowd hadirin pun tak ramai, sedih. Ciap individu bernama Tun Carlos. Saudara-saudara sekalian, itulah keadaan sebenar. Program Selamatkan Malaysia, anjuran Perikatan Nasional itu. Sudahlah 200 orang saja yang hadir. Apa yang disajikan pula bukan untuk selamatkan Malaysia, tapi menurut Tun Carlos mungkin lebih kepada menyelamatkan menantu mereka yang sekarang ni terpalit dengan penyelewengan. Sehingga ada yang kata ini majlis tahunan ahli PAS katanya.
Apa yang gelombang sangat tu ke gelombang gebang ni, katanya 200 orang hadir, lagi pula tiada disajikan cara nak menyelamatkan Malaysia. Yang mereka cakap semuanya tentang menghentam UMNO. Obses betul mereka ni dengan UMNO. Tak tahulah yang bercakap mungkin juga bekas UMNO. Tak puas hati lah tu. Bukan sebab nak selamatkan Malaysia pun. Ketawalah kita kan. Bye. Salam sejahtera. Keputusan mahkamah hari ini menggemparkan seluruh Malaysia. Kalau anda masih ingat, isu kekemat juga ada kaitan dengan Akmal Saleh apabila beliau menyeru, mengajak, memboikot kekemat. Hari ini, mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap kekemat dan pembekal dengan mereka didenda RM120,000 kerana telah melupakan hati umat Islam berkait isu stokin. Secara peribadi, kita berpuas hati dengan tindakan mahkamah menghukum kekemat dan pembekal. Bagi saya, tindakan ini sudah cukup untuk mengingatkan kepada rakyat Malaysia, kepada semua pengusaha, semua penjual, pembekal maupun apa-apa sekalipun, supaya lebih sensitif dan lebih berhati-hati. Jangan suka-suka, jangan sembarangan buat produk, menulis apa sekalipun yang boleh melukakan hati orang lain, bangsa lain, agama lain. Itu sebabnya kita bersetuju apabila kekemat dan pembekal didenda. Kalau anda tak puas hati dengan 120,000, berapa pula yang anda rasa cukup? Pada pendapat saya, jumlah ini memang tak besar, tapi dari segi moralnya, orang sudah mula memahami. Semua penggiat-penggiat industri, pembekal-pembekal, syarikat pembekal, sudah mengerti maksudnya. Maksudnya ialah berhati-hati. Jangan sampai boleh menyakitkan hati, terutamanya agama rekan-rekan kaum yang ada di Malaysia. Saudara, Syarikat Kumpulan KK Supermart dan Superstore Sdn Berhad dan syarikat pembekalnya, Xinjiang Chang Sdn Berhad, didenda keseluruhan RM120,000 dengan masing-masing perlu membayar RM60,000. Mahkamah Session jatuhkan hukuman itu selepas kedua-dua syarikat mengaku bersalah atas pertuduhan melukakan perasaan orang Islam berhubung penjualan stoking tertela kelima Allah pada Mac lalu. Mahkamah turut memerintahkan supaya denda itu dibayar dalam tempoh 3 hari. Hakim Muhammad Anas Mahadzir dalam penghakimannya menegaskan agar syarikat-syarikat tersebut lebih peka terhadap sensitiviti masyarakat Muslim. Saya tidak mahu berdakwah, namun mana-mana agama kalau disentuh melibatkan isu sedemikian akan menimbulkan perasaan yang lebih peka, katanya. Justru saya berharap Kekemat dan Zian Jian mengambil iktibar dan lebih bertanggung jawab serta memperketatkan kawalan kualiti masing-masing, katanya. Bagaimanapun Muhammad Anas membebas dan melepaskan pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Superstore, Chai K. Khan dan isterinya Low Siu Mui daripada pertuduhan tersebut. Selain itu, 3 pengarah syarikat pembekal stoking berkenan turut mendapat perintah DNA selepas pendakwaan tidak mahu meneruskan pertuduhan ke atas 5 individu berkenan. Saya memuji tindakan pendakwaan yang tidak mahu meneruskan pertuduhan ke atas 5 individu berkenan dan juga telah pun bersetuju dengan keputusan mahkamah ini. Sebenarnya apa yang kita lihat ini sudah cukup terang lagi bersuluh. Kekemat dan pembekal sudah tahu mereka memang secara harafiahnya didapati bersalah kerana tidak peka. Bukan kerana sengaja, tetapi kerana tidak peka. Jadi dengan tindakan mahkamah, dengan keputusan mahkamah mengenakan denda 120,000 ini, sudah dapat dilihat bahawa semua rakyat Malaysia, terutamanya para peniaga maupun para pembekal, perlu berhati-hati. Bukanlah jumlah yang penting, bukanlah tindakan penjara yang penting, tetapi pengajaran moral itu lebih penting.
Saya yakin selepas ini syarikat kumpulan KK Supermart dan Superstore serta pembekalnya Zin Jiangchan akan lebih berhati-hati, 1000 kali lebih berhati-hati, terutamanya syarikat KK Supermart. Dan yang lebih bagus lagi, saya yakin syarikat kumpulan KK Supermart dan Superstore ini akan lebih mendekati umat Islam bagi menebus perbuatan mereka itu secara moral. Saya rasa macam itu. Lebih baik hukuman yang begitu daripada menghukum yang tak tentu pasal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini keputusan paling panas sekali. Pastinya menggugat kekuatan dan juga membuatkan Perikatan Nasional menggelupur. Manakan tidak menggelupur kalau UMNO Melaka berjanji, berikrar, bertekad mahu merampas kerusi Sungai Udang daripada Perikatan Nasional. Wow, itu janji daripada Ketua Menteri Melaka. Jentera UMNO Melaka perlu mengatur langkah bagi memperkukuh gerak kerja parti dalam memastikan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Udang dapat dirampas kembali pada pilihan raya umum ke-16 nanti, sekaligus menjadikan seluruh kawasan Parlimen Tangga Batu milik UMNO. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang membuat gesaan itu mengingatkan jentera parti supaya tidak leka dalam menjayakan misi berkenaan agar kedudukan UMNO di negeri itu menjadi lebih kukuh. Pada pilihan raya negeri PRN Dewan Undangan Negeri Melaka lepas, kita telah menang di Dewan Undangan Kelambang, Paya Rumput, Pantai Kundur, tetapi tewas di Sungai Udang. Justru kita kena berusaha mengembalikan semula Sungai Udang kepada UMNO dan Barisan Nasional. Katanya ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tangga Batu 2024 di Melaka malam tadi. Mesyuarat berkenan turut dihadiri Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasyara dan Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka merangkap Ketua UMNO bahagian Tangga Batu Datuk Rais Yassin. Pada PRU Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Udang dimenangi Perikatan Nasional yang diwakili Dr. Muhammad Alif Yusof dengan majoriti 530 undi berbanding calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad yang mendapat 6,259 undi. Terdahulu, Abdul Rauf yang juga Ketua Menteri Melaka berkata, 700 perwakilan melibatkan 3 sayap parti iaitu wanita, pemuda dan puteri Tangga Batu hadir pada mesyuarat perwakilan UMNO bahagian berkenan. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka kata Orange Camel kata they can win there because mainly undi askar menang askar ambil balik Sungai Udang katanya. Baru-baru ini kita sudah tahu dalam pilihan raya Sungai Bakap telah didapati oleh para penganalisis politik Malaysia. Data menunjukkan semua pegawai-pegawai yang beruniform, termasuk polis, askar dan sebagainya, mula kembali menyokong kerajaan perpaduan atau mula menyokong kembali kerajaan. Hal ini kerana dapat dilihat tindakan-tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya kerajaan, dalam menangani kebajikan, menjaga kebajikan unit beruniform ini dalam banyak perkara termasuk menaikkan gaji, allowance dan juga kebajikan mereka termasuk kediaman rumah dan quarters mereka. Itu sebabnya besar kemungkinan kawasan Sungai Udang akan dimenangi oleh UMNO kerana undi askar. Menang askar, ambil balik Sungai Udang. Sungai Udang pasti boleh dirampas katanya. Seorang lagi kata, Bahau kata, can you win when this Akmal is in your lineup? Ada orang kata, bolehkah kamu menang lagi dengan Akmal yang ada dalam kerajaan sekarang ini?
seringkali lawan sini, lawan sana, yang membawa seakan-akan membawa DNA Perikatan Nasional. Dia jarang sekali menyatakan betapa beliau menyokong kerajaan. Dia jarang sekali sehaluan dengan kerajaan. Bahkan seringkali kelihatan dia sehaluan pula dengan Perikatan Nasional. Kenyataan-kenyataan Akmal Saleh banyak kali seakan-akan dia jadi Perikatan Nasional pula. Dia lupa dia jadi kerajaan, sepatutnya dia jadi juru cakap kepada kerajaan. Ialah memang banyak perbezaan, ada perbezaan pendapat. Tapi janganlah cakap dalam umum. Kamu kan ada bos, cakaplah dengan bos supaya bos boleh buat sesuatu. Ini janganlah jadi pula macam geng-geng yang lain tuh. Geng lawan bos, berkumpul dalam parti geng lawan bos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Azmin Ali salah. Dia perlu minta maaf. Itu kata sidang Dewan Selangor. Dakwaan Azmin Ali salah dan dia perlu minta maaf. Sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda berkaitan dengan Azmin Ali. Boleh kata netizen kata macam ni, Azmin Ali bernasib baik karena walaupun baru setahun jagung bersama dengan Parti Bersatu, beliau kini mula diberikan jawatan. Baru masuk Parti Bersatu dulu, sudah diberi jawatan. Sekarang pula baru juga menjadi ahli Bersatu, sudah mula dicadangkan dengan jawatan-jawatan tinggi dalam Parti Bersatu. Yang menariknya, dicadangkan sendiri. Kaedahnya oleh Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata itu formula. Jadi ya baguslah kan. Azmin Ali bernasib baik, dapat parti yang berkompromi, baik hati bagi dia jawatan. Tapi ada netizen kata, silap-silap hari bulan, tindakan memberikan jawatan kepada Azmin Ali mungkin boleh memudaratkan Parti Bersatu. Karena Azmin Ali kata mereka ada sejarah. Sejarah apa? Dia keluar Parti PKR. Antara sebabnya menurut netizen, karena Azmin Ali mungkin pada waktu itu sudah berimpian mahu menjadi lebih besar. Menjadi Perdana Menteri atau mau menjadi Presiden Parti PKR. Tapi oleh kerana tak sabar, nak cantas mungkin kepimpinan Anwar Ibrahim, maka dia pun keluarlah daripada PKR. Jadilah pembangkang melalui langkah Sheraton. Selain itu, kalaulah Isyam Jalil pun masuk Parti Bersatu, Anda tidak tahulah apa akan jadi dengan Parti Bersatu. Semua yang ada dalam Parti Bersatu akan berhimpunlah. Geng-geng lawan bos. Kalau KJ pun masuk Parti Bersatu, kalau tiba-tiba pun Hishamuddin Tun Hussein masuk Parti Bersatu, siapa lagi ya? Akmal Saleh pun tiba-tiba masuk Parti Bersatu, bolehlah kita istiharkan Parti Bersatu sebagai parti geng keras kepala, geng lawan bos, geng yang tak ikut kepimpinan. Agak-agaknya, apalah masa depan parti itu? Kamu pun boleh tahulah sendiri kan macam mana nanti jadi dengan geng-geng keras kepala, geng-geng lawan bos, geng-geng lawan kepimpinan itu nanti. Nak pimpin pun susah tahu orang-orang macam tu. Kamu jangan menafikannya. Anda boleh fikir sendirilah. Orang yang suka lawan bos, kalau semua berhimpun, Anda pun tahu macam mana jadi dengan kepimpinan nanti menguruskan orang-orang begitu. Yang di Pertua Dewan Undangan Negeri Selangor, Lau Wing Sen, mendesak Azmin Ali yang merupakan ketua pembangkang di Dewan Undangan Negeri memohon maaf atas beberapa dakwaan yang dibuatnya berhubung tindakan Lau ketika sidang. Menurut Lau, antara dakwaan itu adalah dia tidak bertindak secara profesional dan memendekkan hari sidang berlangsung. Saya tidak boleh memandang remeh terhadap sebarang tuduhan liar menuduh saya sebagai tidak adil dan beras sebelah. Ketua Pembangkang Azmin Ali perlu mengakui kesilapan-kesilapan ini, menarik balik kenyataan-kenyataan yang salah dan memohon maaf, kata Lau dalam kenyataan hari ini. Pada 11 Julai lalu, Azmin menerusi hantaran di Facebook menuduh Lau telah memendekkan hari sidang Dewan Undangan Negeri dari 10 hari kepada 5 hari.
Azmin turut mendakwa hanya 27 jawapan bertulis disediakan, walaupun adun pembangkang mengemukakan 420 soalan kepada kerajaan negeri, 210 pertanyaan lisan dan 210 pertanyaan bertulis. Perbahasan kajian separuh penggal rancangan Selangor pertama dihadkan hanya sekitar 10 minit untuk setiap adun Perikatan Nasional. Mengapa tergesa-gesa dan bataskan hak untuk berbahas? Tapi netizen kata, Azmin Ali, kamu patut tanya Muhyiddin juga, kata mereka. Dulu Muhyiddin jangankan berbahas, parlimen pun digantung, kata mereka. Exco Kerajaan Negeri tidak memberi ruang sewajarnya untuk mencela dalam sesi penggulungan dan lebih cenderung untuk memberi jawapan bertulis. Speaker Lau tidak profesional dan tidak bertindak mengikut perlembagaan undang-undang, dakwa Azmin Ali yang juga adun Hulu Klang. Menjawab dakwaan itu, Lau berkata semua adun diberi 15 menit untuk berbahas dan pengerusi penyokong kerajaan backbenches diberi masa 25 menit. Katanya Azmin selaku ketua pembangkang diberi masa 50 menit, manakala adun Sikinjang Ahmad Yunus Hairi Perikatan Nasional diberi hampir 25 menit untuk membahas usul kajian separuh penggal rancangan Selangor pertama. Masa yang diperuntukkan kepada setiap adun sama ada backbenches ataupun pembangkang jauh lebih banyak berbanding 2 sesi persidangan sebelum ini. Kenyataan ketua pembangkang bahawa adun pembangkang diberi hanya 10 menit ialah kenyataan yang salah, katanya lagi. Berhubung hari sidang disingkatkan, Lau berkata dia telah masa persidangan telah ditambah antara 1 hingga 2 jam sehari bagi memberi masa yang secukupnya kepada semua adun. Lau juga mengingatkan Azmin yang hari sidang juga dikurangkan ketika dia menjadi Menteri Besar. Bagi sidang DUN bermula 17 Ogos 2015 hingga 28 Ogos 2015, sidang habis awal pada 20 Ogos 2015 bersidang 4 hari tiada penambahan masa. Bagi sidang Dewan Undangan Negeri bermula 1 Ogos 2016 hingga 12 Ogos 2016, sidang habis awal pada 2 Ogos 2016 bersidang 2 hari tiada penambahan masa. Bagi sidang Dewan Undangan Negeri bermula 24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017, sidang habis awal pada 25 Julai 2017 bersidang 2 hari tiada penambahan masa. Lau turut mengingatkan Azmin yang mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu yang diadakan pada 17 dan 18 Julai ini, manakala Majlis Pertabalan yang di-Pertuan Agong akan diadakan pada 20 Julai. Menteri Besar akan mengiringi Sultan Selangor untuk menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu dan Majlis Pertabalan yang di-Pertuan Agong. Saya percaya Ketua Pembangkang tahu dan faham akan tugas Menteri Besar dalam perkara ini, katanya lagi. Dia berkata, walaupun dengan tempo sidang yang disingkatkan sebanyak 64 pertanyaan lisan dijawab, tidak termasuk soalan yang turut dijawab agensi kerajaan. Katanya, dia turut membenarkan 84 pertanyaan tambahan dijawab. Dengan ini disimpulkan bahawa beberapa dakwaan Ketua Pembangkang dalam kenyataannya adalah salah dan tidak profesional. Jadi kata netizen, Azmin cuba malukan kerajaan Selangor, tapi dia sendiri malu, dapat malu padan muka. Rupa-rupanya dia lagi teruk dulu memendekkan waktu persidangan tanpa ada pertambahan masa. Lau, kerajaan sekarang ada tambahan masa. Dikurangkan hari tapi ditambah waktu 2 jam sehari. Jadi maknanya masa yang telah dibuang atau dipendekkan itu ditambah dengan penambahan masa. Azmin Ali dulu tak buat pun. Itulah malukan orang sendiri malu. Kata Red Perot, dia kata kerajaan perpaduan jangan takut. Tolong jangan takut dan jangan terlalu ikut kemauan pembangkang. Semasa mereka jadi kerajaan, mereka menekan pembangkang. Sekarang ini kerajaan perpaduan memberi banyak masa dan kelonggaran. Pembangkang menengking, mengganggu, mencelah tanpa kebenaran semasa perbahasan, tetapi tidak ada tindakan. Speaker kena hentikan ini dengan mengambil tindakan selaras peraturan Dewan. Speaker kena tegas, law is law, katanya. Open-minded kata, Azmin has no time to apologize as he is busy trying to become president of Bersatu, kata open-minded. Betul lah tu. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang paling menarik. Apabila Lim Guang En mendedahkan satu lagi perkara yang telah dilakukan semasa zaman Muhyiddin.
Kalau beberapa hari yang lepas, perkara paling tular berkaitan dengan perbuatan Muhyiddin sewaktu dia menjadi Perdana Menteri ialah berkait dengan akta anti lompat parti yang mana pada waktu itu kerajaan pimpinan Muhyiddin Perikatan Nasional tidak meluluskan atau menolak usul supaya mana-mana ahli parlimen yang dipecat daripada parti atau berlainan pendapat ataupun berlainan sokongan dengan kepimpinan utama parti dianggap dianggap telah melompat parti. Bersatu pada waktu itu menolak usul tersebut dan kini mereka terkena dengan perangkap sendiri. Disebut sebagai perangkap kerana netizen kata pada waktu itu Muhyiddin tidak menyokong akta anti lompat parti yang dipecat itu sebagai lompat parti atau yang menyokong berlainan dengan kepimpinan sebagai lompat parti kerana pada waktu itu kata netizen ataupun kata pemerhati politik kata mereka pada waktu itu kata mereka Muhyiddin mungkin mengharapkan sokongan SD daripada ahli-ahli parlimen terutamanya daripada UMNO. Jadi itu sebabnya dia tidak menyokong usul akta lompat parti bagi yang terpecat. Tapi rupa-rupanya tidak juga berhasil kerana tak cukup jumlah. Yang lebih teruk lagi ialah semua parti yang ada di Malaysia telah menggubal peraturan perlembagaan mereka sehingga tidak akan berlaku perkara yang berlaku kepada Parti Bersatu. Hanya Parti Bersatu yang tidak membuat pindaan lebih awal. Mereka hanya buat pindaan perlembagaan parti mereka selepas mereka terkena oleh 6 ahli parlimen mereka yang berpaling tada. Kali ini, satu lagi pendedahan yang berlaku pada zaman Muhyiddin, iaitu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari dibatal pada zaman Muhyiddin. Wah, rupa-rupanya kalau selama ini anda pernah dengar tentang kononnya pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari kerana kekejaman Anwar Ibrahim, kan musilap. Rupa-rupanya kata Lim Guan Eng ia sudah dibatal pada zaman Muhyiddin. Lim Guan Eng pada perbicaraan kes saman fitnah berhujah pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari telah dilakukan semasa pentadbiran Perdana Menteri ketika itu iaitu Muhyiddin Yassin. Lim Guan Eng juga menolak dakwaan Muhyiddin bahawa pembatalan itu dilakukan semasa dia menjadi Menteri Keuangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018. Planatif, Lim membuat bantahan itu dalam kenyataan pembukaannya untuk perbicaraan mahkamah hari ini ke atas saman fitnahnya terhadap defendant Muhyiddin Yassin. Lim menerajui Kementerian Keuangan dari Mei 2018 hingga Februari tahun 2020. Selepas Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin menerajui Kerajaan Perikatan Nasional dari Mac 2020 hingga Ogos 2021. Dalam kenyataan pembukaan perbicaraan hari ini, hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Lim Guan Eng mendakwa surat bertarikh 5 Februari 2021 daripada ahli perniagaan Syed Mokhtar Al-Bukhari kepada Muhyiddin menunjukkan pembatalan itu berlaku semasa pentadbiran defendant. Planati menegaskan bahawa surat pengerusi yayasan berkenaan menyebut bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN baru-baru ini membuat keputusan untuk tidak mengiktiraf kelulusan Kementerian Keuangan. Surat ini akan menunjukkan gambaran yang jelas bahawa isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari dibuat ketika defendant sendiri menjadi Perdana Menteri. Perkataan yang digunakan oleh Syed Mokhtar adalah padat dan tepat, iaitu baru-baru ini. Baru-baru ini hanya boleh bermakna baru-baru ini dan berdasarkan surat bertarikh 5 Februari tahun 2021, ia hanya boleh bermakna pembatalan itu berlaku ketika defendant menjadi Perdana Menteri, kata Lim Guan Eng. Ahli Parlimen Bagan itu berhujah surat berkenaan tidak pun menyatakan dirinya atau pentadbiran PH sebelum ini sebagai bertanggungjawab terhadap pembatalan status pengecualian cukai.
Lim berkata, ini walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 21 Mac tahun lepas menafikan dakwaan itu. Memandangkan defendant tahu atau sepatutnya mengetahui kandungan surat yang dikeluarkan oleh Syed Mokhtar kepada defendant. Satu-satunya penjelasan mengapa defendant terus mengeluarkan kenyataan fitnah secara terang-terangan dengan menyerang planatif adalah kerana survival politik defendant hujah Lim. Planatif dijangka disoal balas di mahkamah kemudian oleh pasukan peguam Muhyiddin. Prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Roz Mawar Rozian disambung petang ini. Pada 27 Mac tahun lalu, Lim memfail writ saman terhadap Muhyiddin. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan